Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah, kembali kita bertemu di ruangan Warkah Duha, bersiaran hanya di Manis FM, Permata Pantai Timur. Pada kesempatan kali ini kita akan bawakan satu lagi petikan ayat Quran dan pengajaran-pengajaran di sebaliknya. Moga-moga boleh kita mengambil panduan sebagai dalam menghadapi kehidupan ini. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Maksudnya, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang berhias indah pada setiap kali kamu pergi ke tempat ibadah untuk mengerjakan sembahyang. Makanlah dan minumlah, dan janganlah kamu melampau, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampau batas. Surah Al-A'raf ayat 31. Saudara, ada satu kisah yang menarik di sebalik penurunan ayat ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumberkan daripada Ibnu Abbas, disebutkan kanan nas minal a'rab yatufuna bil bait uratun hatta in kanat al mar'atu tatufu bil bait wa hiya uryanatun. Pada zaman jahiliah dahulu, ada satu orang wanita, dia telah pergi ke Baitullah untuk mengerjakan tawaf. Dan dia tawaf dalam keadaan tidak memakai pakaian dan tidak ada surat benang pun pada badannya. Cuma dia hanya memakai cawat dengan secarik kain. Wahya taqul al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluh wa ma bada minhu fala uhilluh. Sambil dia bertawaf, dia berteriak mengatakan, pada hari ini aku halalkan sebahagian atau seluruhnya kecuali bahagian yang aku tutup ini. Fa'anzalallahu ta'ala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Maka turunlah ayat surah Al-A'raf ayat 31 yang memerintahkan fa'amiru bilibasis siyab, untuk berpakaian rapi ketika memasuki masjid. Saudara, inilah fenomena yang Nabi SAW terpaksa hadapi dalam melayan kerenah-kerenah dan perangai-perangai orang-orang jahiliah ketika itu. Yang mana jelas di dalam ayat Quran ini menunjukkan bahawa orang-orang jahiliah, terutama kaum wanita mereka, masih lagi belum bertudung ataupun berhijab. Dan ini mematahkan hujah sesetengah pihak yang mengatakan kononnya budaya bertudung atau berhijab di kalangan masyarakat kita ini kononnya adalah budaya tradisi Arab. Jadi ada yang mempertahankan kita budaya Melayu, jadi jangan ditiru budaya Arab. Arab bertudung kerana sesuai dengan suasana dan juga geografi negara mereka yang berdebu dan pelbagai lagi. Kita katakan bahawa surah Al-A'raf ayat 31 ini menjadi hujah bahawa jilbab, tudung ataupun hijab
bukanlah budaya Arab turun-temurun. Ianya adalah satu syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita tinjau ke jendela sejarah, jelas budaya wanita Arab dahulu kala adalah ketelanjangan, buka-bukaan aurat dan solekan yang berlebih-lebihan. Dan ini bukannya satu persepsi, melainkan dirakamkan secara jelas oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah merakamkan, dan apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, maka mereka akan beri alasan, kami dapati nenek moyang kami juga melakukan pekerjaan seperti ini, bahkan sebenarnya Allah lah yang menyuruh kami mengerjakannya. Surah Al-A'raf ayat 28. Ayat ini merakamkan tentang kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah yang ketika tawaf dalam Kaabah, di sekeliling Kaabah, mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang bulat. Sebab itu Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan al-fahisyah huna fi qaul aktsarul mufassirin tawafun bil bait uratun. Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 28 yang kita bacakan tadi, wa iza fa'alu fahisyah. Fahisyah ini, kata Imam Al-Qurtubi, sebagai pendapat majoriti ulama tafsir, adalah kebiasaan atau tabiat wanita Arab jahiliyah tawaf keliling Kaabah sambil bertelanjang. Dan mereka menganggap perbuatan itu adalah baik dan merupakan satu bentuk penyucian diri. Sebagaimana Imam Mujahid menjelaskan, kanu yatufuna bil bait uratun yaqulun natufuna kama waladtuna ummahatuna fatad'al mardu ala qubuliha nis'atu aw syai'. Kata Imam Mujahid, dahulu orang Arab jahiliyah mereka tawaf di Baitullah sambil bertelanjang, dan mereka mengatakan kami tawaf dalam keadaan ini kerana nak mengulang kembali keadaan ketika dilahirkan oleh ibu-ibu kami, maknanya balik kepada fitrah asal. Dan kaum wanitanya menutup punggungnya dengan lengan ataupun dengan secebis kain. Ini ada direkodkan dalam tafsir At-Tabari. Sebab itu saudara, kalau kita lihat antara alasan-alasan mereka dahulu, iaitu kebiasaan bertawaf di sekeliling Kaabah dengan keadaan bertelanjang ini, alasan yang mereka berikan adalah kerana taklid kepada tradisi turun-temurun nenek moyang. Maknanya dia kata, kenapa nak marah? Ayah saya, mak saya pun begini. Atuk toki saya, wan saya, toki saya pun begini juga dulu. Moyang saya pernah sempat melihat, dia pun tawaf bertelanjang juga. Jadi mereka sering taklid kepada amalan orang tua mereka dulu. Dan yang lebih biadab lagi, mereka mengatakan perbuatan tersebut adalah perintah Allah. Allah yang menyuruh kami supaya tawaf dalam keadaan bertelanjang. Maka dalam ayat selanjutnya, Allah Ta'ala sendiri menafikan, qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Aku tidak suruh kamu buat kerja fahisyah. Mengapa kamu mengada-ngadakan terhadap Allah sesuatu yang kamu pun tidak ketahui? Surah Al-A'raf ayat 28. Sebab itulah saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nak berdakwah di Mekah, melihat suasana masyarakat jahiliah yang begitu pelik ini, maka baginda telah berusaha siang, malam, pagi, petang untuk nak menghilangkan tradisi yang menghinakan ini secara perlahan-lahan. Sebab itu hatta ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah pun, sedikit sebanyak orang Arab masih lagi menjalankan upacara tawaf tanpa berpakaian ini. Nabi dalam jarak yang jauh menghantar sahabat-sahabatnya untuk menjalankan kerja-kerja dakwah. Sebab itu dalam sejarah mencatatkan Nabi pernah mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam satu musim haji
beliau telah diarahkan untuk menjalankan haji, dan dalam masa yang sama diminta supaya dia membuat pengumuman kepada masyarakat supaya menghentikan amalan tawaf dalam keadaan bertelanjang. An la yahujja ba'dal ami musyrikun wa la yatufa bil baiti uryanun. Ketahuilah, kata Abu Bakar, selepas ini tidak boleh lagi ada orang musyrik yang datang mengerjakan haji, dan tidak boleh lagi ada orang yang tawaf dalam keadaan bertelanjang. Ini direkodkan dalam Bukhari dan juga Muslim. Sebab itu sekali lagi saudara, tudung, jilbab, hijab adalah budaya dan juga syariat Islam. Tidak benar kalau ada orang yang berkeras berpandangan bahawa tudung adalah budaya Arab. Kalau kita perhatikan satu persatu dalil-dalil sahih menjelaskan bahawa bentuk busana sebenar masyarakat Islam sebelum syariat diturunkan pun itu hampir lebih kurang masyarakat jahiliyah. Sebab itu ketika Allah menurunkan surah Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kamu wahai wanita muslimah berada di rumah-rumah kamu, dan janganlah kamu bertabarruj sebagaimana yang dilakukan tabarrujal jahiliyati, sebagaimana yang sering dilakukan oleh wanita jahiliyah terdahulu. Allah abadikan dalam Quran bahawa orang jahiliyah mereka tidak ada etika dari sudut pakaian. Allah menjelaskan bahawa orang Arab jahiliyah dahulu, wanita mereka amat suka bertabarruj, membuka-buka aurat, bersolek-solek secara berlebihan dan mempamer-pamerkan kecantikan mereka. Sebab itu ketika turunnya ayat hijab, para wanita muslimah yang sudah beriman ketika itu begitu kelam kabut sekali mencari apa saja kain yang boleh digunakan untuk menutup aurat-aurat mereka. Aisyah radhiyallahu anha berkongsi pengalamannya. Kata Aisyah, ma nazalat hadhil ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin akhazna azrahunna fashaqqaqnaha min qibalil hawashi fahtamarna biha. Maka kata Aisyah, ketika turunnya ayat Quran wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutup kain tudung ke dada dan leher mereka. Ini surah Nur ayat 31, arahan Allah kepada orang Islam supaya tutup atau berhijab. Maka kata Aisyah, akhazna azrahunna fashaqqaqnaha min qibalil hawashi fakhtamarna biha. Lantas kami pun mengoyak-ngoyakkan kain selimut untuk dijadikan tudung dengan kain selimut itu. Ini hadis riwayat Bukhari. Maka saudara, ini menjadi satu hujah yang jelas bahawa seluruh wanita sebelum kedatangan Islam, mereka memang tidak menutup aurat ataupun tidak memakai hijab, maka menafikan dakwaan bahawa tudung adalah budaya Arab. Sehingga Aisyah menggambarkan kami terpaksa menggunakan apa saja kain untuk nak menutup ayat kami dalam usaha mentaati perintah tersebut. Selimut pun selimutlah. Maka jelas tudung, jilbab, hijab bukan budaya Arab. Ianya adalah budaya Islam yang datang selepas zaman kegelapan, menjadi cahaya kepada orang-orang Arab, mengeluarkan mereka daripada kegelapan dan kehinaan jahiliyah. Maka kepada sedari-sedari, puan-puan, ayuh bertudung. Tak akan hilang kemalayuan hanya kerana kita bertudung. Kalau kita melihat huraian para ulama, mengapa budaya tudung ini perlu dijadikan satu amalan kita? Sebab menutup aurat boleh menjadikan seseorang itu terjaga kehidupannya daripada perkara-perkara yang tidak baik. Allah sebut dalam Quran,
Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Allah mengajarkan, apabila kamu meminta satu keperluan kepada isteri-isteri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci untuk hatimu dan untuk hati mereka. Surah Al-Ahzab ayat 53. Sebab itu Nabi SAW pernah menegur Asma binti Abu Bakar ketika mereka datang ke rumah baginda Nabi, dan ketika itu Asma memakai busana ataupun pakaian yang agak nipis. Lantas Nabi pun memalingkan wajahnya. Lantas bersabda, Ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahidha lam yasluh an yura minha illa hadha wa hadha. Kata Nabi, wahai Asma, wanita itu kalau sudah sampai umur baligh, maka dia tidak boleh menampakkan anggota badannya kecuali ini dan ini. Dan Nabi mengisyaratkan ke muka dan kedua tapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Al-Baihaqi. Pernah juga Nabi didatangi oleh seseorang yang menanyakan berkenaan aurat yang mesti ditutup dan apakah aurat yang boleh dinampakkan. Jadi Nabi menjawab, ihfaz aurataka illa min zaujika au mamalakat yaminuka. Jagalah auratmu kecuali terhadap isteri ataupun hamba yang kamu miliki. Ini hadis Abu Daud. Sebab itu berhati-hatilah bila Nabi sudah mengarahkan kita supaya menutup aurat, menjaga maruah. Kalau tidak dilakukan, sudah pastilah ada hukuman. Dan antara yang kita bimbangi adalah bagi orang yang tidak mahu menutup aurat, Nabi memberi ancaman, mereka sampai satu peringkat tidak dapat mencium bau surga. Sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah, Nabi menyebut, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua kelompok manusia yang merupakan penghuni neraka yang aku tak pernah jumpa selama aku hidup ini. Siapa mereka? Qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Pertama, orang laki-laki yang membawa cambuk seperti ekor lembu dan mereka memukul manusia dengannya. Ni aku tak pernah jumpa, kata Nabi. Yang kedua aku tidak jumpa lagi adalah wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun. Dan kaum wanita yang berpakaian tetapi bertelanjang, selalu melakukan maksiat dan mereka mengajarkan pula maksiat kepada orang lain. Ni Nabi tak pernah tengok pada zaman dia. Tapi bagaimana zaman kita? Wallahu alam. Sebab itu dalam Syarah An-Nawawi li Sahih Muslim, yang dimaksudkan mumilatun ma'ilatun ini ada 4 makna yang berbeza. Pertama, dikatakan ma'ilatun ini adalah wanita-wanita yang keluar daripada ketaatan Allah dan keluar dari segala perkara yang diwajibkan kepada mereka seperti menjaga maruah dan seumpamanya. Adapun mumilat ini adalah wanita yang mengajarkan pula perbuatan yang tidak bermaruah kepada orang lain. Ini yang dimaksudkan mumilat. Pandangan yang kedua, ma'ilatun ini adalah perempuan yang berjalan berlenggang-lenggok di dalam cara dia berjalan. Mumilat ini adalah dalam keadaan bahunya sengit, jalan sengit bahunya. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ma'ilatun ini adalah wanita yang sering menyisir rambutnya sambil berjalan. Mumilatun ataupun dia menyisir rambut orang lain. Itu pandangan ulama. Dan yang keempat, yang dikatakan ma'ilatun mumilatun ini adalah wanita yang selalu condong kepada laki-laki, suka merayu kepada lelaki dan mempamerkan segala hiasan-hiasannya untuk nak menarik perhatian. Kata Syekh Abdul Majid Al-Zindani, seorang ulama yang tersohor di Yaman, dia menerangkan,
Mumilat ini yang digunakan di dalam hadis Nabi adalah dalam bentuk isim fa'il yang maknanya seseorang wanita yang menyebabkan seorang jadi sengit kerana dia. Sama ada dia telah menyebabkan wanita lain jadi sengit macam dia, ataupun dia telah menyebabkan orang lelaki jadi sengit kerana dia. Songkok pun jadi sengit kerana godaan dia. Kemudian Nabi menyambung lagi, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati. Kepala-kepala mereka bagaikan bonggol unta yang sengit. Dalam syarah An-Nawawi li Sahih Muslim, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti ini, kepala-kepala mereka ni jadi besar kerana rambut mereka disanggul atau disatukan dan dilipat ke atas kepala sehingga condong kepada salah satu sisi kepala dia sebagaimana rupa bonggol unta yang sengit. Ini orang sekarang dia pakai turban hat ataupun pakai ban, sanggul, volumizer ini dan macam-macam lagi. Apa kesannya? La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Wanita yang begitu, kata Nabi, mereka tidak akan masuk ke syurga dan tak akan dapat mencium wanginya syurga, padahal wangian syurga itu boleh dicium dari jarak sekian dan sekian. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Sebab itu saudara, pakailah elok-elok, khususnya kepada sedari-sedari, kepada puan-puan, pakailah elok-elok. Ingat, budaya memakai tudung ini bukan budaya tradisi Arab, tetapi perintah daripada agama kita. Justru itu, kalau ingin menjadi seorang Sri Kandi yang hebat, baliklah semula seperti Allah sebutkan dalam surah Tahrim ayat yang kelima, khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidat saihatin sayyiatin sayyabatin wa abkara. Wanita Sri Kandi hebat itu, kata Allah, dia taat perintah, orang yang ikhlas imannya, orang yang sentiasa bertaubat, orang yang terus menerus beribadat, orang yang sering berpuasa, dan mereka ini terdiri daripada anak dara dan juga janda-janda, kata Allah Ta'ala. Surah At-Tahrim ayat 5. Tutup aurat, jaga ibadat, jaga hati manusia. Inilah ciri-ciri Sri Kandi yang hebat. Banyak diterangkan, tapi masa tidak mengizinkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.